السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نصلي ونسلم على رسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Yang dikasihi lagi diingati sahibul fadilah, saudara pengurus surau serta seluruh staf dan kuasa dan juga pegawai-pegawainya. Yang dikasihi lagi diingati sahibul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para pimpinan masyarakat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala bagi menunaikan titah perintah Allah Subhanahu wa taala dengan solat berjamaah, solat subuh berjamaah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, petang semalam tak tahu macam mana tiba-tiba saya tengok ada Saudara Khairul Azhar. Tanyalah sama ada saya kosong ke tidak pagi ini. Saya dalam masa sebulan memangnya minggu yang kedua saya kosong, pasal minggu yang kedua ini biasanya ada Ustaz Azman Dahili di surau saya. Saya kata insya-Allah lah saya ini punya ganti Ustaz Farizan ya. Ustaz Farizan ada panderan hari ini di surau di Masjid Baru. Ini Bukit Kapal. Ya, jadi program sambutan, sebenarnya sambutan Hari Kemerdekaan dan juga Hari Malaysia. Itulah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita hari ini ya, tak ada yang demam, tak ada yang gitu-gini dan sebagainya. Kita semua sehat insya-Allah ya. Alhamdulillah. Orang sehat dia orang tekan maring surau lah ya. Insya-Allah sehat. Baik. Jika kerajaan dalam dunia ini dia ada menteri kabinet dan sebagainya, tugas-tugas khasnya dan sebagainya, maka kerajaan Allah Subhanahu wa taala juga begitu lebih kurangnya. Sebenarnya kerajaan di dunia ini mencontohi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu para malaikat Allah Subhanahu wa taala ini punya tugas-tugas masing-masing. Salah satu daripadanya, tuan-tuan jangan rasa risau bila tuan-tuan berselawat, maka selawat tuan-tuan meskipun tuan-tuan duduk di mana? Di Jalan Kamis tapi sampai ke pendengaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu di antara malaikat juga tajuk kecil dia. Tajuk besarnya ialah bab beriman kepada adanya malaikat. Ya, kita yakin bahawa kerana salah satu daripada antuk minubillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Malaikat itu duduk yang kedua sesudah daripada antuk minubillah. Ya, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga beriman kepada malaikat. So, maknanya kalau kita menidakkan peranan malaikat dan adanya malaikat, maka tidaklah kita ini jadi orang Islam. Sipirnya mudah tuan-tuan, tapi macam pelik juga. 6 tolak 1 kosong. Cikgu tak pernah mengajar. Ada cikgu kat sini cuba angkat tangan. Isin makmum cikgu ni kan.
6-0. Mana ada satu guru dalam yang terpandai, yang cerdas dalam dunia ini mengatakan 6-10, tapi itulah di dalam Islam. Tidak mengakui salah satu daripada rukun 6 itu, maka 0. Tidak ada apa-apa. Kita hidup, sebenarnya kita menumpang di bumi Allah SWT yang sementara. Dan sementara itulah, tuan-tuan, kita kena mencari perbekalan kita dalam perjalanan yang sangat jauh. Jauh tidaknya, tuan-tuan, ribuan tahun akan sampai ke destinasi ataupun lokasi yang akan kita tuju. Baik, ya. Di antara malaikat juga ada yang ditugaskan menyampaikan ucapan selawat dan juga salam yang diucapkan oleh seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. An Ammar bin Yasir radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi malakan a'tahu sam'an ibadi kullihim fama min ahadin yusalli alayya salatan illa ablaghaniha. Al-Bukhari fi Tarikh wa Tabrani. Daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesungguhnya ada bagi Allah satu malaikat yang diberikan kepadanya kuasa mendengar ucapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada seorang pun yang mengucapkan sesuatu selawat kepada kamu, kepadaku, melainkan malaikat itu akan menyampaikan kepadaku. Jadi tuan-tuan, jangan rasa risau, jangan rasa ini gundah gulana bahawa selawat kita tak sampai tuan-tuan. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan hanya setakat selawat ini, tuan-tuan. Ya. Bukan setakat itu saja, tetapi amal yang kita lakukan pada tiap-tiap hari, tuan-tuan, akan melalui pemeriksaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipersembahkan segala amalan kita itu yang kita lakukan pada tiap-tiap harinya itu. Kalau sekiranya amal itu baik, Allah mendoakan, Rasulullah mendoakan kepada kita, moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan yang baik. Jika sekiranya amalan itu amalan buruk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan keampunan dan berdoakan agar Allah memberikan kebaikan kepadanya daripada perbuatan-perbuatan jahat. Begitulah perbuatan, tuan-tuan. Sayangnya Rasulullah kepada kita. Kerana amal-amal itu juga akan singgah dan berjumpa dengan kedua ibu bapa kita yang sudah almarhum lama dulu. Semuanya itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, ini di kalangan kita, tuan-tuan, ya, di kalangan yang kita tahu. Tetapi selawat itu di kalangan malaikat sangat tinggi nilainya. Nanti kita baca, sudah kita baca hadis yang kedua. Hadis yang kedua, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighuni an ummati assalam mimman yusallimu alayya minhum wa in ba'uda qutruhu wa tana'at dar. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesungguhnya ada bagi Allah beberapa malaikat yang berjalan di merata-merata bumi untuk menyampaikan salam kepadaku daripada sesiapa di antara umatku yang memberi salam kepadaku, sekalipun jauh negeri orang itu dan tempat tinggalnya. Hadis yang pertamanya disebut satu malaikat. Hadis yang keduanya daripada Ibnu Mas'ud menyatakan apa dia? Abdullah bin Mas'ud ini menyatakan beberapa malaikat yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyebar ke mana-mana sahaja di muka bumi ini. Kerana untuk apa? Meneliti siapa yang membaca selawat. Dalam hal yang lain, tuan-tuan, bila kita menyebut sahaja Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad dan menjadi zikir kita 10 pagi dan 10 malam sebelah petang. Maknanya maghrib. Pagi, subuh kita macam ni, petang, maghrib 10. Jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya
ialah apa dia akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapalah yang tidak mahu syafaat Rasulullah? Ya, dalam keadaan kritikal kita nanti besok, kita belum tahu lagi keadaan bagaimana. Alam barzah apa ni? Alam mahsyar itu bagaimana? Yaumul hisab itu macam mana? Yaumul jaza itu macam mana? Tapi hasil daripadanya itu begitulah keadaannya. Pun pernah saya pernah saya ceritakan di sini bagaimana dalam perkara-perkara yang lain, bagaimana seorang yang ketika mana nanti besok di yaumul mahsyar qata'i ataupun sudah jatuh perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tak ada lagi can lagi. Kau nak masuk syurga, tak ada can lagi. Sekarang ini cuba cari siapa-siapa yang boleh tolong kau. Macam kita dekat mahkamah lah tuan-tuan, macam mahkamah. Walaupun saya tak pernah masuk mahkamah lah tuan-tuan, tak pernah masuk. Minta-minta janganlah tuan-tuan. Jangan masuk mahkamah lah. Kamu tak ada peguam? Peguam kerajaan ada. Tawaran. Kalau ada peguam sendiri, banyak wang mari. Kasih wang, bawa peguam. Tapi di sana macam mana kita nak cari peguam kita? Hukuman telah jatuh bahawa dia itu akan masuk neraka. Dalam keadaan termangu-mangu dan minta siapalah yang boleh tolong dia. Isteri kita, sorry to say, kata orang Jawanya macam itulah. Minta maaf lah katanya. Isteri tak akan dapat menolong. Walaupun ketika mana kita nak beli rokok, duit ni kurang 50 sen, minta isteri boleh dapat beli rokok. Katakan macam itulah. Isteri boleh bantu. Tapi di sana, bang minta maaf lah bang. Aku pun nak masuk surga juga. Kalau aku bagi pahala aku sedikit, aku bantu abang. Aku tak boleh masuk surga. Daripada aku tak masuk surga, daripada aku masuk neraka, biar abang yang masuk neraka. Lah kau koyak kui pula. Anak-anak, jangan. Maka dalam keadaan dia mencari-cari siapakah yang boleh membantu dia, datanglah kepada dia seorang yang berperawakan hebat, berpakaian putih, yang berwatakkan cantik, maka datang membawa sehelai kertas. Maka ditunjukkan kepadanya. Maka tertulis di dalam kertas itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lantas orang yang nak masuk neraka ini bertanya, Tuhan, bolehkah saya bertanya, siapakah Tuhan ini? Saya ialah Muhammad bin Abdullah. Kemarin dulu ketika mana kamu hidup di dunia, kamu pernah membaca selawat ke atasku sekali. Mujur sekali, anggar orang pernah. Lokeknya bukan main lagi. Disebut Muhammad, kita pun laju sallallahu alaihi wasallam. Kerana kata Rasulullah, selokek-lokek orang yang bakhil-bakhil ni orang di dunia ini ialah apabila namaku disebut tetapi tidak disahut dengan sallallahu alaihi wasallam. Rengan-rengankanlah tuan-tuan. Ya. Kerana jaminan ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru sekali tuan-tuan. Kalau tiap-tiap hari kita 10 pagi, 10 petang, syafaat itu memang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Mampu susahnya lah tuan-tuan, duduk tadi tuan-tuan sebelum kita nak solat tadi tuan-tuan, kita dah solat, qabliyah dah tadi. Orang sampai seminit pun. Tak sampai 1 minit pun kita dah dapat 10 dah. Ya, dah dapat 10. Sebab itu di surau saya wajibkan. Saya wajibkan imam pimpin makmum untuk baca selawat. Ya, pimpin maknanya lepas la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala. Sama-samalah ramai-ramai kita baca selawat. Jadi ada selawat pada tiap subuh dan juga ada selawat pada tiap maghrib. Baik. Ucapan selawat ini kita rasa macam biasa-biasa sahaja ya di kalangan kita di alam biasa inilah tuan-tuan. Tapi dahsyatnya selawat di alam malakut. Di alam malaikat. Di kalangan malaikat selawat yang kita bacakan ini suatu
satu selawat yang, satu ucapan, satu lafaz yang cukup berharga. Di mana? Di alam malakut, iaitu alam malaikat. Dalam kitab Dalail Al-Khairat, karya Al-Imam Al-Qutub Al-Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Al-Hasani disebutkan, apabila seorang hamba berselawat, maka selawat itu akan keluar daripada mulutnya secepat kilat dalam bentuk cahaya, dan cahaya itu mengelilingi seluruh penjuru barat dan timur sambil berteriak, "Aku adalah selawatnya si Fulan bin si Fulan." Selawat itu menyatakan bahawa selawat itu adalah daripada si Fulan bin si Fulan. Dia berada di antara timur dengan barat. Tuan-tuan, kita tak boleh nak bayangkan bagaimana keadaan. Timur barat ini kan macam ni kan. Timur sebelah sana, barat sebelah sana. Wetan, kulon. Sekarang ni ada orang Jawa yang dah tak tahu lagi wetan dan kulon. Banyak. Ya, banyak yang tak tahu. Lagi-lagi emaknya Jawa, bapaknya Jawa, anaknya Melayu. Tak isu ngomong Jawa. Tak boleh cakap Jawa. Macam itulah. Ya, semalam saya jadi wakil kepada adik ipar saya lah. Menerima, menerima pinangan daripada orang Tampin Negeri Sembilan. Salah satu daripadanya ada mak Jawa, bapak Jawa daripada Muar. Tapi bila dia dah duduk ke Tampin, dah tak tahu cakap Jawa. Ya, dia jangan cakap begitu. Anak saya pun tak isu ngomong Jawa. Ya. Jadi, maknanya tuan-tuan, hebatnya kita ini berselawat, maka selawat itu, apa yang dikisahkan begitulah keadaannya. Dia akan bagi tahu, aku adalah selawat daripada si Fulan dengan si Fulan. Bukan macam kita selawat biasa ni. Maka dia bagi tahu pada seluruh manusia. Sebab itu, manusia dengan jin ini selalu terkecuali daripada mendengar sesuatu. Kalau manusia dengan jin ini dapat tahu, dia dengar, orang kena melunggu maring kubur. Kerana lolongan apa yang ada dalam kubur, seksaan apa yang dalam kubur, tuan-tuan, didengar oleh makhluk selain daripada jin dan manusia. Allah masih lagi bagi hijab pada telinga kita, pendengaran kita, mata kita. Bila masanya nak buka semuanya? Ketika mana sakratul maut. Bila sahaja nafas daripada ini, roh ini kita ini dicabut daripada bawah sampai daripada buku lali kepada lutut kepada belah-belah bawah perut kita ini, kemudian naik ke perut sampai ke dada situ, tuan-tuan, dia dah mula. Pasal apa? Masa itulah Allah nak bagi dia buka hijab kita, ke mana arah kita, ke mana kedudukan kita nanti akhir ni, dan pendengaran kita akan dibuka. Okay? Lalu selawat itu Allah jadikan seekor burung. Selawat yang kita lantunkan, yang kita ucapkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sambung lagi, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dia itu Allah bentukkan, menjadikan dia seekor burung yang mempunyai 70,000 sayap. Dan satu sayap, dalam satu sayap ada 70,000 kepala. Dalam satu kepala ada 70,000 wajah. Dalam satu wajah ada 70,000 mulut. Dalam satu mulut ada 70,000 lidah. Dalam satu lidah bertasbih dengan 70,000 bahasa yang pahalanya untuk orang yang berselawat. Tuan-tuan, kalau kita imagine kita nak sebut apa yok tadi ni koyo kui, macam itulah. Apa iya betul ke Allah menjadikan begitu? Inilah yang disebutkan dalam kitab dia Dalail Al-Khair. Dalil-dalil yang baik. Ya, jadi keadaannya begitu. Jadi semuanya ini kok 70,000. Ialah dalam dunia dekat Meru ni sahaja kan dia punya bahasa kan macam-macam kan dia. Jumpa dengan orang Myanmar, dia akan bahasa Myanmar. Dalam orang Melayu sahaja pun sudah banyak bahasa. Jawa pun orang Melayu juga. Dalam Jawa itu banyak lagi. Yang Ponorogo ada, yang Pacitan ada, yang Pegelen ada, yang Kendal ada. Itu baru itu saja yang nampak kata-kata. Yang lain-lain lagi. Banyak lagi. Melayunya, Mandailingnya, Rawanya.
Jadi 70.000 itu tidak menjadi apa masalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah yang mencipta bahasa itu untuk manusia berkomunikasi. Lebih-lebih lagi berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya kalau sekiranya solat yang rukun tak bolehlah berbahasa sendiri. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi kan bahasa Melayu. Tak bolehlah itu. Yang itu khusus untuk bahasa Arab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Habis kalau nak takbir macam mana? Allah yang Maha Gede. Pula kan ya jadinya kan. Yang itu tu yang rukun-rukunnya itu bahasa Arab. Tetapi ketika mana kita nak doa, katakan kita tak boleh doa dalam bahasa Arab, ketika mana kita nak sujud, kita sujudnya itu dalam hati kita mohon kepada Allah. Sir di dalam hati kita, boleh kita berbahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Bendaili, bahasa Banjar. Banjar saja pun dikira banyak juga, Banjar Kerawak, Banjar macam-macam mungkin lah. Kan? Baik. Malaikat Jibril ada 4 malaikat yang turun berjumpa dengan Rasulullah memberi jaminan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 malaikat ini bagi jaminan kepada Rasulullah. Kalau tadi Rasulullah bagi tahu barang siapa yang berzikir ataupun berselawat kepada Rasulullah, yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1000 kali jaminannya masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. 1000 sekejap je tuan-tuan sebenarnya. Ya. Kalau selalu dulu saya pergi daripada rumah, ya, lepas subuh saya pergi daripada rumah, pergi ke HKL, ya, Hospital Kuala Lumpur, sampai sana 1000. Pakai itulah tik 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 tu. Itu 1000. Sampai sana 1000 lebih lah. 1000 lebih. Ya. Kalau setakat 100 saja ni tuan-tuan, lebih kurang dalam 5 minit atau tak sampai 10 minit. Ya. 100. Sekejap sudah sampai. Boleh tuan-tuan insya-Allah. Ya, boleh. Tak ada masalah. Jadi 4 malaikat ini bagi tahu, wahai Rasulullah, yang pertama malaikat Jibril. Ya, yang pertama malaikat Jibril bagi tahu kata apa dia? Wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca selawat ke atasmu tiap-tiap hari sebanyak 10 kali. Dia tak kira pagi atau petang, tiap-tiap hari. Maksudnya hari itu 24 jam. Tiap-tiap harinya 10 kali, maka aku akan bimbing tangannya dan aku akan bawa melintasi titian siratal mustaqim seperti kilat menyambar. Tuan-tuan, kita pun tahu, dengar cerita bahawa titian siratal mustaqim ini sangat gelap. Dan katanya tajam. Wallahu a'lam, kita pun tak tahu lagi. Ialah ibaratnya rambut dibelah 7, lebih kurang begitu keadaannya. Wallahu a'lam, kita tak sampai lagi. Tapi kita akan melalui nanti. Bila? Ya nanti. Bila semuanya sudah selesai, kita nak tunggu perbicaraan di hadapan Allah SWT di Mahkamah Rabbul Jalil itu pun bukannya 1-2 hari. Kita berada di padang mahsyar itu, di tempat yang kita ada itu, tidak berganjak-ganjak pergi ke mana-mana, tidak. Itu pun ribuan tahun. Barulah sampai, itu pun ada delegasi daripada manusia ini, jumpa dengan Adam, jumpa dengan Nuh, jumpa dengan, sampailah kepada Rasulullah minta disegerakan. Sudah tak boleh tahan mah. Sudah tak boleh tahan. Ribuan tahun berdiri itu saja. Daripada air sebu kulali sampai air dah sampai ke tenggorokan. Air peluh. Mana boleh tahan? Itu yang sampai sini. Yang tinggal timbul minum sendiri macam mana? Jadi maknanya buat satu delegasi pergi jumpa dengan Adam alaihi salam. Minta dengan Adam, kerana itu Nabi yang pertama, Rasul yang pertama. Wahai Adam, mohon kepada Allah SWT, cepatkan sikit. Apa dia? Penghisapan apa yang kita lakukan di muka bumi. Begitulah lebih kurangnya. Aku tak boleh. Pasal apa? Aku pun ada dosa juga dengan Allah.
Allah kata jangan hampir, tapi bukan setakat hampir. Aku makan, aku caplok. Makan buah holdi. Hasil daripada setan punya pujuk. Dan kau tahu tak? Itu lebih kurang ceritanya macam itulah kan. Dialog dia macam, Dam, kau tak tahu ke? Apa dia? Tadi lalu aku dengar Allah bagi tahu dengan malaikat. Kau jangan cakap-cakap dengan Adam. Pasal kalau makan buah holdi, dia akan kekal selama-lamanya di surga Allah SWT. Itulah aku dengar tu. Kerana itu, kau makan itu. Iya, kau makan. Yang kalah siapa? Wong Wetok. Sebab tu kalau nak pergi ke Tesco ke, nak pergi ke mana tu, jangan bawa isteri. Ain nanti jawabnya. Ya, dalam cakrolan, orang Jawa dulu kan panggil cakrol kan ya. Dalam list tu lain. Dapatnya lain. Jadi katanya, kata malaikat Jibril, kalau sekiranya hambamu atau umatmu yang berselawat 10 kali pada tiap-tiap harinya, maka aku akan bimbing tangannya. Tuan-tuan, malaikat Jibril ini walaupun asalnya itu dia second, nombor 2 daripada Azazil. Azazil ini dulu ialah apa dia? Penghulu kepada seluruh malaikat. Tapi oleh kerana dia tidak mau sujud kepada Adam, tunduk kepada Adam, maka dia jadi iblis la'anatullah. Begitu perkataan. Baik. Malaikat yang kedua yang memberi jaminan kepada Rasulullah, siapa dia? Mikail. Apa kata Mikail? Ya Rasulullah, mereka yang berselawat ke atasmu dan akan aku beri mereka itu minuman daripada telaga Kautsar. Telagamu iaitu telaga Kautsar. Tuan-tuan, meskipun kita sekarang ini berada di dalam umat Muhammad yang akhir, ya, kita pun tahu inna a'tayna kal kautsar. Rasulullah ketika mana Isra wal Mi'raj dulu diberikan 2 perkara. Jajan oleh-oleh. Satu ialah telaga Kautsar, satu lagi ialah solat 50 waktu. Kata Nabi Musa, umatmu kecil-kecil nanti tak dapat, tak kuat untuk sembahyang. Umatku yang besar-besar pun kantoi. 50 waktu pun kantoi. Ini umatmu kecil-kecil lagi, kau minta lagi. 9 kali tuan-tuan turun naik. Akhirnya dia dapat 5. Lah, aku dah malu lah nak jumpa dengan Allah, nak minta lagi. Kau minta lagi, kurangkan tu 5 tu pun berat tu itu. Temenan. Betul rupanya 5 waktu itu pun berat. Tuan-tuan boleh lihat sendiri. Memperkemaskan perniagaan. Tempat perniagaan itu kantoi sembahyang asarnya. Sembahyang maghribnya pun tak tahu di mana. Kerana mencari fulus. Balik fulus. Jadi maknanya untuk nak dapatkan telaga Kautsar itu pun bukannya calang-calang. Kalau kita dapat minum air telaga Kautsar, insya-Allah ada janji dari Allah untuk masuk surga. Kalau tak dapat, bagaimana? Allahu Akbar ya karim tuan-tuan ya. Dia ada dalam satu hadis yang agak panjang menceritakan bagaimana Rasulullah sendiri yang akan mencidukkan air daripada telaganya kepada mereka yang pernah mengajar. Maknanya memberitahu. Meskipun kepada anak dan istrinya. Sebab itu hadis daripada Rasulullah dalam rahsia kematian bab yang ke-18 bagi tahu ada 7 perkara yang mana 7 perkara itu salah satu daripadanya pernah mengajar. Maksud mengajar ini memberi pelajaran kepada orang lain yang memberikan manfaat kepada dirinya dan juga kepada yang mengajar. Apa dia? Itulah dia. Ya, jadi untuk mengenal Allah. Sebab itu tuan-tuan, paling tidak ni tuan-tuan ya, kita ajar anak dan isteri kita apa dia. Dan juga kalau ada cucu-cucu kita. Apa dia? Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu mestinya jika dia sembahyang dia akan baca. Meskipun yang mengajarnya itu sudah berada di alam barzakh. Mengalir pencennya itu sampai yaumul qiyamah.
Baik, itu malaikat Mikail. Malaikat Israfil, yaitu malaikat yang meniup sangkakala. Bagi mereka yang berselawat kepadamu, wahai Muhammad, aku akan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Israfil ini, tuan-tuan, dia jarang-jarang turun ke muka bumi ataupun turun ke dunia. Sebab itu bila sahaja dikatakan ketika mana Rasulullah bersama dengan Jibril, datang Israfil ini, Rasulullah tak kenal dia. Ya, nak bagi tahu bahawa neraka sudah dihidupkan apinya kepada Rasulullah. Dia bagi tahu. Cuma tu saja dia nak bagi tahu. Dia turun ke bumi, lepas tu dia naik balik. Rasulullah tanya dengan Jibril, tadi yang datang tu siapa? Aku tak kenal pun. Itulah malaikat Israfil. Yang kerjanya mulut, trompetnya itu sentiasa berada di depan mulut. Tunggu saja. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Wallahu ya. Jadi apa katanya? Dia akan tunduk ataupun dia akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku tidak akan mengangkat kepalaku. Kata siapa? Malaikat Israfil, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang itu, yaitu orang yang berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaminan itu bukan datang daripada kita-kita, bukan daripada kerajaan, bukan daripada orang besar, bukan daripada pegawai daerah, bukan daripada ketua kampung, bukan, tapi satu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala pastikan bahawa makhluk itu tidak pernah buat dosa. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asayna. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah. Malaikat ini sifatnya tidak asyi ataupun tidak derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak gencer walaupun kita ini dan tidak bertanya-tanya. Kalau kita kan bertanya, dah kok koyo kie. Tak ada yang lagi sikit kan. Kita argue lagi balik. Kita boleh tanya balik dengan orang yang memerintah kita. Yang agak-agak payah lah, yang mudah tak ada lah, yang agak payah. Tak boleh ke bagi orang lain? Asyik-asyik aku je, tapi yang dapat orang lain. Kalau kita lah kan. Dia la ya'sunallaha ma amara wa ya'maru wa ma yu'maru. Dia akan ikut perintah apa yang diperintahkan kepadanya, maka dia akan ikut perintah sebiji dengan apa yang disuruh. Itu siapa dia? Malaikat. Jadi maknanya tuan-tuannya rahmatullah tuan-tuan, memang tidak ada dosanya. Malaikat ini, dan malaikat itulah yang menjadikan dirinya itu satu jaminan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kalau sekiranya ada umatmu yang berselawat tiap-tiap harinya kepadamu, aku akan sujud untuk mohonkan keampunan. Dan aku tidak angkat kepalaku selagi mana permohonanku untuk orang yang berselawat kepadamu tidak diampunkan. Itu janji atau jaminan daripada malaikat. Baik, yang akhir, malaikat Israel. Malaikat Israel alaihi salam, apa dia? La Israel, kan begitu kan ya? Itu satu ketika diharamkan tak boleh itu. Kape wong podo putih, kape harap nyanyi, mana mengingatkan motivasi kepada kita tu, ya? Motivasi kepada kita. Bagi mereka yang berselawat kepadamu, wahai Muhammad, aku akan cabut roh mereka itu dengan selembut-lembutnya, seperti aku mencabut roh pada nabi-nabi dan rasul-rasul. Itu jaminan daripada malaikat Israel yang satu hari dia pandang kita 70 kali. Satu hari, satu malam. Kenal sangat dengan kita. Berbanding dengan ibu bapa kita. Kemana kita pergi, dia akan tetap bersama. Dan kalau ikut daripada dalam kitab rahsia kematian ini, ketika Rasulullah ber-Isra wal Mi'raj, ke Sidratul Muntaha,
ditemani oleh Jibril. Maka pada satu langit dia berjumpa dengan satu malaikat yang sedang memegang satu kayu. Papan lebih kurang macam tu. Ya. Jadi Rasulullah tanya dengan Jibril, itu siapa? Itulah malaikat maut. Itulah malaikat maut yang mencabut nyawa manusia. Ya, itu maknanya malaikat Israel. Apa yang sedia lakukan? Coba kau tanya dengan dia. Rasulullah pun bertanya, apa yang kamu lakukan? Sekarang ini aku sedang melihat nama-nama orang di dalam yang tertera di papan ini. Maka kalau sekiranya orang itu pada hari itu dia akan meninggal ataupun dia akan mati, dia akan habis nikmat dia, maka aku akan perintahkan pembantu-pembantuku untuk mencabut nyawanya. Kerana dia daripada bawah ini tuan-tuan, di 4 malaikat ini dia akan berada di kanan kiri. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Kalau mengikut ghalibnya, nyawa itu akan keluar dan dia akan mengikut urutan daripada bawah ke atas. Ya. Yang kiri pun macam itu juga. Sampai pada tengkorokan, dada ke atas sedikit, qorqoroh maksudnya. Tengkorokan kita qorqoroh bahasa Arab. Sampai qorqoroh ini, maka yang mencabut ialah malaikat Israel. Bawah ni pembantu. Pertangannya ini semua kumpul naik begini atas sampai qorqoroh sini, malaikat Israel akan datang sendiri dan dia akan yang mencabut. Jadi sesuailah dengan penghabisan finishing. Baik. Dalam kitab Mustadrak, Syekh An-Nuri membicarakan, yaitu diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, di saat aku tiba di langit malam pada malam Isra Mi'raj. Maknanya Isra minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wal Mi'raj minal masjidil aqsa ila sidratil muntaha. Ya, ketika mana Rasulullah Mi'raj. Ya. Kita sembahyang pun ada Mi'rajnya tuan-tuan ya. Itulah lebih kurangnya ya. Di saat aku tiba di langit di malam Isra Mi'raj, aku melihat satu malaikat memiliki 1000 tangan. Tuan-tuan jangan bayangkan patung Buddha, patung Hindu. Kan? Tangannya kan sebelah kanan 10, sebelah kiri 10, nak menunjukkan kekuasaannya. Di setiap tangan ada 1000 jari, aku melihatnya menghitung jarinya satu persatu. Lalu aku bertanya kepada Jibril alaihissalam pendampingku. Ya Jibril, siapa gerangan malaikat itu? Dan apa tugasnya? Jibril berkata, sesungguhnya dia adalah malaikat yang diberi tugas untuk menghitung titisan air hujan yang turun daripada langit ke bumi. Tak miss walaupun satu titik. Besar kecilnya, jauh dekatnya. Tak miss. Semua dalam pengetahuan dia. Ya, semua dalam pengetahuan. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat tadi, apakah kamu tahu berapa bilangan titisan air hujan yang turun ke langit, dari langit ke bumi sejak diciptakan Adam alaihissalam? Rasulullah tanya, kalau memangnya tugas kamu itu mengira titisan air hujan, apakah kamu tahu air hujan itu turun sejak daripada Adam alaihissalam diciptakan sampai sekarang ini? Maknanya sudah ribuan tahun, jutaan tahun. Wallahu a'lam macam mana keadaannya. Ya. Apa katanya? Malaikat itu pun berkata, wahai Rasulullah SAW, demi yang telah mengutusmu dengan hak kebenaran, sesungguhnya aku mengetahui semua jumlah titisan air hujan yang turun daripada langit ke bumi dari mulai diciptakan Adam alaihissalam sampai sekarang ini. Begitupun aku mengetahui jumlah titisan yang turun ke laut, ke darat, ke hutan, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke sungai-sungai, ke sawah-sawah, dan ke tempat yang tidak diketahui oleh manusia. Maknanya, hujan yang turun kita sendiri pun dalam kereta kita, sedang ketika itu hujan gerimis yang menimpa cermin kita ni kan, lepas tu kan kita pun kesat dia dengan wiper. Cakap anunya, cakap orang putihnya kan ya.
Kalau cakap jauhnya TikTok. Dulu kecil-kecilannya itu namanya apa? Ini TikTok namanya. Pasal sekarang ini rupanya ada perkataan TikTok rupanya. Nah, itu, ya. Jadi dia tahu dunia yang kita ini tahu nih pun, tempat-tempat yang kita tahu pun dia tahu, malahan tempat yang kita tak pernah tahu tempat itu. Kalau tuan-tuan tengok, ya biasa kalau tengok National Geographic, tentangnya Alaska naik atas lagi. Tempat yang sejuk. Apakah tidak hujan tidak turun? Meskipun dalam bentuk yang lain, mungkin salji dan sebagainya. Tapi semuanya itu dalam pengetahuan dia. Siapa dia? Malaikat ini. Mendengar uraian malaikat tadi, Rasulullah SAW sangat takjub atas kemampuannya dalam menghitung titisan air hujan. Dialah tangannya 1000, tuan-tuan. Besarnya bagaimana? Sebab itu Allah Ta'ala menjadikan manusia yang duduk dalam neraka, gigi gerahamnya itu sebesar gunung ataupun bukit Uhud. Dah tengok kan ya, gunung Uhud, Jabal Uhud tu macam mana kan ya? Itu gigi gerahamnya manusia yang duduk dalam neraka. Besar orangnya macam mana? Besar lah tuan-tuan. Maknanya yang duduk dalam pasal apa? Neraka itu memangnya dahlah dia 7 lapis. Duduk di mana pun tidak tahu. Pasal apa? Allah nak seksa orang yang asli, yang derhaka kepada Allah SWT, benar-benar merasa sakit dengan dibesarkan pada. Kalau kita macam ni, nyos entek hilang. Macam orang hantar kereta kita ni pergi ke duduk ASM lah kan, ASM. Masuk kat tempat, boleh dia mana? Tempat ketuhar dia, katakan masuk. Masuk, tak sampai setengah jam, hancur habis. Kereta, padahal dia kereta macam tu kan ya. Ini begitulah keadaannya ya. Jadi mendengar ujian itu Rasulullah takjub dengan keadaan begitu. Kemudian malaikat tadi berkata kepada beliau, wahai Rasulullah SAW, walaupun aku memiliki 1000 tangan dan 1.000.000 jari dan diberikan kepandaian untuk menghitung titisan hujan yang turun daripada langit ke bumi, tapi aku memiliki kekurangan dan kelemahan. Dia sendiri mengaku mempunyai kelemahan dan juga kekurangan. Rasulullah bertanya, apa kekurangan dan kelemahanmu? Malaikat itu pun menjawab, kekurangan dan kelemahanku, wahai Rasulullah, jika umatmu berkumpul di satu tempat. Macam kita inilah kumpul satu tempat. Ya. Berkumpul di satu tempat, mereka menyebut namamu lalu berselawat ke atasmu. Pada saat itu aku tidak boleh menghitung berapa banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka atas selawat yang mereka ucapkan atas dirimu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu hebatnya malaikat yang Rasulullah terkagum-kagum tentang hebatnya mengira titisan air hujan yang mustahil bagi seorang itu boleh mengiranya. Tetapi ada kelemahannya juga. Apa dia? Kelemahannya tidak boleh mengira begitu besar dan banyaknya pahala Allah SWT berikan kepada kita bila kita menyebut ataupun kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Saya habiskan sedikit saja ya. Saya baca makna daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, sesungguhnya Allah Taala menciptakan malaikat yang mempunyai satu sayap di timur dan satu sayap di barat. Kepalanya di bawah arsy Allah, kedua-dua kakinya berada di bawah bumi ketujuh, dan malaikat ini mempunyai bulu sebanyak hitungan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Waktu tuan-tuan kita tak boleh nak sebutkan macam mana malaikat itu macam mana. Kalau ada bulu macam mana agaknya. Pernah nampak gondorwo tak? Siapa yang pernah nampak gondorwo? Gondorwo itu dia berbulu tuan-tuan. Berbulu. Cerita mak saya dulu lah, arwah mak saya. Mak saya dulu, dia honeymoonnya tapi 8 tahun honeymoon. Di mana? Di Kebumen, Jawa Tengah.
Lepas kahwin dekat Merauke ini, lepas tu dia pergi honeymoon. Sebenarnya bapak saya nak bawa balik sana, nak duduk sana. Kalau tak, saya Indonesia saya. Bangsanya bukan Malaysia, saya bangsa Indonesia. Kalau tidak begitu. Tapi mak saya tak mau, dia nangis-nangis saja. Satu hari, ketika mana dia menyusukan abang saya. Ya, abang saya satu lahir di sana, iaitu Haji Amin. Ya, dia memang dari sana. Dia 8 tahun. Yelah dulu kan, ketinggalan wong itu kan umur 13 tahun, 14 tahun dah kahwin. Dah dulu. Kalau dia kahwin 20 tahun itu dah tua. Dulu. Tahun tahun 30-an, tahun berapa gitu macam itulah dulu. Jadi dia kahwin dan duduk di sana 8 tahun baru ini. Ceritanya satu hari maghrib lah lebih kurang macam itu. Kerana rumah bapak saya itu dengan masjid sebelah menyebelah lebih kurang begitu. Ketika dia sedang menyusukan abang saya, itu nak cerita Gondorwo tu. Dia dekat atas macam itulah kalau dia ada jam kat situ tu, dia ungkang-ungkang, orang Jawa cakap ungkang-ungkang. Dan itulah lebih kurangnya. Dia kangkang itu, lepas tu dia kencingkan mak saya. Dia cakap, habis mak nampak tu. Dia nampak gede katanya. Tahulah ketika itu apa dia kan dia. Tapi dia berbulu. Memang Gondorwo ini berbulu. Jadi malaikat itu tuan-tuan, dia berbulu. Ya, bulunya yang ada dalam badan manusia, dalam malaikat itu, yang ada pada dia, sebanyak manusia di muka bumi ini. Daripada bila? Daripada Adam sampai nanti besok, akhir dunia. Sebab itu malaikat mungkar dan nakir ini tuan-tuan, fizikalnya hitam dan kebiru-biruan. Rambutnya sampai mencecah ke bumi. Kalau kita tengok macam mak lampir lah jadinya. Kan mak lampir kan macam itu dengan kusut masai dan sebagainya. Dia ada siung dan siungnya itu berselisih di antara siung atas dengan bawah. Taring lah tuan-tuan, taringnya. Nanti ingatkan raja bersiung pula. Tapi itulah dia keadaannya. Dan bentaknya itu yang menjadikan orang tergagap-gagap nak jawab Allahu Rabbi. Marrabbuka. Kalau lebih kurang antara macam itulah kau barangkali. Tapi dia kuat lagi tuan-tuan. Sehingga kan orang pun tergamam. Dahlah tengok mukanya pun takut macam tu. Tapi apabila orang boleh menjawab Allahu Rabbi, semerta dia akan berubah mukanya. Kau yang cerita wayang pula dekat ni. Dia akan menjadi orang yang putih bersih yang cantik dan dia akan bagi tahu itulah pun rasanya. Kerana apa? Jawapan begitu aku dah agak-agak aku akan jawab begitu. Maka dia akan berubah. Al-Quran yang berada yang selalu kita baca dan pada tiap-tiap malam yang di atas kakang dulu. Ya. Surah Mulk itu ya, jangan sampai miss lah tuan-tuan. Tiap malam kena baca itu. Jangan sampai miss. Kerana itu menjadi teman kita ketika lama kita berada dalam alam kubur, alam barzakh. Ya. Baik. Ketika salah seorang daripada umatku, baik laki-laki maupun perempuan, membaca selawat kepadaku, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada malaikat tersebut untuk menceburkan diri ke dalam lautan daripada cahaya yang berada di bawah arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita tak usah bayangkan macam mana lautan cahaya itu. Ya. Lalu malaikat itu, ya, kemudian Allah Taala menciptakan setiap daripada titisan daripada malaikat, satu malaikat yang meminta ampun, ya, tiap-tiap. Maka kalau kita masuk ke dalam sungai, tapi bila kita bangun, ya, kita mentas, kita keluar daripada itu kan akan berguguran air ya daripada badan kita. Ya. Tapi ini katanya kemudian Allah Taala menciptakan daripada setiap titisannya yang keluar yang daripada malaikat itu apa dia mengkibas kemudian apa namanya? Atas yang atas. Lalu malaikat mencobakan diri ke dalamnya kemudian keluar dan mengibas-ngibaskan sayapnya, maka meneteslah daripada setiap bulu satu tetesan. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan daripada setiap tetesannya itu satu malaikat yang memintakan ampun untuk orang yang membaca selawat tadi sampai hari kiamat. Jadi maknanya macam burung tu dia mengirai-ngirai lah lebih kurang, maka keluarlah air ataupun daripada tetesan cahaya itu
Dan tiap-tiap cahaya itu dijadikan sebentuk malaikat, dan malaikat itu akan mohonkan keampunan ila yaumil qiyamah, walaupun kita berada dalam kubur ketika itu. Ya, keadaannya begitulah. Ya. Jadi besar selawat ini di kalangan alam malakut. Kita dah tahu. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan bahawa setiap harinya kita ini dapat berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar sangat tuan-tuan. Pada kita tak ada apa-apalah. Pasal kita cuma baca saja, tak ada apa-apa di alam kita. Ya, nak baca-baca, tak nak baca, sudah. Tapi gitulah. Kasihnya Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amar, fi'il amr yang diberikan, iaitu Allah perintahkan kepada kita. Sedangkan malaikat dan juga Allah berselawat kepada Nabi, tapi bukanlah selawat macam kita ni tuan-tuan. Dia ada, maknanya kita ini pun disuruh berselawat untuk mendoakan atas junjungan besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat itu insya-Allah taala tuan-tuan, pertemuan kita pada pagi ini yang tidak diduga tiba-tiba saja ya. Itu jadi ada kesilapan. Yang baik semua datang dari Allah ya Subhanahu Wa Taala. Ada kekurangannya dari bersifat kekurangan diri saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih tabarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada sarapan disediakan ya tuan-tuan. Sila nikmati rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, insya-Allah.